Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk hari ini, matematik tahun 4. Bagi tajuk perpuluhan, kita akan belajar tajuk tambah perpuluhan dan juga tolak perpuluhan untuk hari ini. Okay, baik. Bila sebut perpuluhan, perpuluhan ni dia mesti mempunyai titik dalam satu-satu nombor. Ya. Sebagai contoh, cikgu tunjuk. Kalau kita lihat sekarang ni nombor 2021. Yang mana kalau nombor ni tak ada titik atau tak ada apa-apa simbol, ni dinamakan sebagai nombor bulat. Okey, nombor bulat. Nombor yang kita belajar seperti sebelum ni, operasi penambahan, penolakan, pendarapan dan juga pembahagian. Okey, bila sebut sahaja perpuluhan, saja sebut perpuluhan, maka nombor ni mempunyai titik perpuluhan. Ya. Bagi contoh nombor 1.8. Okey. Yang mana depan titik ni, ni adalah rumah sar. Kalau kita tengok tadi nombor 2001, rumah sar dia ialah 1. Rumah 10, nilai tempat 10, nilai nombor 2. Nilai tempat 100, nombor sifar dan nilai tempat 1000, nombor 2. Tapi berbeza pula untuk perpuluhan. Jika perpuluhan ni titik perpuluhan, depan titik adalah nilai tempat sar. Belakang titik, nilai tempat dia kita panggil sebagai per 10, ya. Per 10. Per 10. Okey, baik. Okey. Nombor bulat, contoh nombor 2001 tadi. Nombor 2001. Sebenarnya apa-apa nombor bulat pun sebenarnya dia ada nombor. Dia ada titik perpuluhan. Dia ada titik perpuluhan. Mana berada duduknya titik perpuluhan tu, titik perpuluhan tu sebenarnya ada di belakang sesuatu nombor. Situ titik perpuluhan. Okey. Jadi apa-apa nombor perpuluhan awak kena tahu bahawa apa-apa nombor bulat, awak perlu tahu bahawa setiap nombor tu punya titik sebenarnya, iaitu di belakang nombor. Tapi tak perlulah kita tulis ataupun kita letakkan titik tersebut. Okey, itu perbezaan nombor bulat dan juga nombor perpuluhan. Okey, baik, kita pergi pula kepada operasi penambahan. Okey, jika kita lihat dekat sini, buku teks awak, untuk tajuk tambah perpuluhan, muka surat 86 dalam buku teks awak, dalam buku teks awak, muka surat 86 awak boleh lihat. Okey, untuk buat penambahan. Contoh soalan nombor 1, berapakah jumlah isi padu air di dalam 2 buah cerik? Okey, cerik yang pertama 1.8 liter, cerik kedua 0.5 liter. Maka kita boleh selesaikan juga dalam bentuk lazim, dalam bentuk lazim, tapi kata kunci dia, apa yang awak perlu buat, apa yang penting ialah bahasa hendak buat operasi penambahan, titik perlu disamakan. Kita lihat 1.8 tambah dengan 0.5, maka pendapat jawapan kita samakan titik. Kita boleh selesaikan daripada nombor di belakang sekali. Dan begitu juga dengan soalan nombor 2. Okey, kalau kita lihat 1.3 bagi buah nanas, 4.207 kilogram bagi buah tembikai dan 0.96 kilogram bagi buah betik. Okey, bila soalan tanya tambah semua jisim buah, maka kita pun perlu tambahkanlah dengan menggunakan bentuk lazim. Okey,
Kalau kita lihat dekat sini, apa yang awak perlu buat? Yang pertamanya, mesti kita nak samakan titik perpuluhan. Sangat penting untuk kita samakan titik perpuluhan. Tak kira lah angka tu sikit macam ni. 1.3, kalau kita tengok ada dua angka je, 1 dan 3. Tapi yang ni banyak. Untuk buah tembikai 4.207 ada 4, 1, 2, 3, 4 digit di situ. Tetapi bila kita nak menyelesaikan operasi tambah ataupun penolakan, titik kita kena samakan. Okey, kalau kita lihat 4.207. Okey, macam ni dia orang buat. Kemudian tambah 1.3. Nampak? Titik perpuluhan mesti sama. Sebab apa? Depan perpuluhan ialah rumah sah. Maksudnya nombor 1. 1 kilogram je. Yang ni depan titik ialah 4. Sah dia 4 kilogram. Yang ni depan titik dia sifar kilogram. Okey. Jadi kita samakan titik. Okey, maka susunan dia begini. 4.207 tambah 1.3. Tak ada sifar, tak ada angka, kita letakkan nombor sifar. Nampak? Tambah sifar supaya bilangan tempat perpuluhan sama. Begitu juga dengan jisim buah betik 0.96. Tak ada nombor, kita letakkan sifar. Maka bolehlah kita selesaikan daripada nombor paling belakang bawa kepada nombor yang depan. Macam tu cara ya. Begitu juga dengan nombor 3. Okey, kalau kita lihat nombor 3, nombor 3 243. 234. Tak ada titik perpuluhan pun. Tambah dengan 0.876 tambah 59.01. Okey, baik, kita lihat bila tak ada nombor ataupun tiada titik perpuluhan, seperti yang cikgu cakap mula-mula tadi, nombor bulat, untuk ditambahkan dengan nombor perpuluhan, maka kita perlu letakkan titik perpuluhan di belakang sesuatu nombor. Kalau kita lihat kat sini 234, titiknya adalah di belakang 4. Maka barulah kita boleh tambahkan dengan 0.876. Maka begini cara kita buat 0.876. Atas tak ada nombor, kita letakkan sifar. Maka ni adalah cara yang betul. Awak boleh rujuk, lihat buku teks awak ya, muka surat 87. Kalau kita lihat yang ni, ni adalah cara yang salah. Sebab apa? Nombor 234, titik perpuluhan perlu di belakang, bukannya di hadapan sesuatu nombor. Okey, baik. Okey, kita tengok uji diri. Uji diri untuk soalan nombor 1, soalan nombor 1 F. Nombor 1 F, cikgu tunjukkan cara. Sebab apa cikgu nak tunjuk? Sebab kita lihat di sini nombor 100 tak ada pun titik perpuluhan. Dia adalah nombor bulat ditambahkan dengan nombor perpuluhan 59.2 tambah pula dengan 1.603. Okey, baik. Okey, maka nombor 100 tadi, kalau kita lihat 100 nak ditambahkan dengan nombor perpuluhan 59.2 tambah 1.603 sama dengan berapa? Okey, jadi susunan nombor sangat-sangatlah penting. Kita kena kenal pasti ni adalah nombor bulat, nombor 100. Nombor 100 nak ditambahkan dengan 59.2. Nombor 100 tak ada titik, kita kena letak titik di belakang nombor. Ya. Barulah kita tambahkan dengan nombor 59 perpuluhan. Perpuluhan kita letak dulu, letak nombor 59. Perpuluhan 2. Okey, di atas tak ada angka kan, tak ada nombor, maka kita letakkan nombor sifar. Barulah kita tambahkan nombor tersebut. Okay, kemudian bila kita dapat jawapan 159.2, maka kita tambahkan nombor yang ketiga. 1 perpuluhan, nampak titik kita kena samakan dahulu. 1.603. Okey, baik. Bila kita buat proses penambahan ataupun penolakan, atas tak ada angka, kita letakkan sifar. Barulah kita tambahkan. 7 tambah 6, 13. 9 tambah 1 tambah 1, 11. 1 tambah 5, 6.
Okey, macam tu ya. Okay, contoh lain yang cikgu boleh bagi. Okay, contoh 57.3. Kita nak tambahkan nombor 15 tambah dengan nombor 0.2 sama dengan. Okey, apa yang awak perlu buat? Yang pertama, okey, nombor depan 57.3 nak tambah 15. 15 ada nombor bulat. Sebab apa nombor bulat? Dia tak ada apa-apa simbol, titik tak ada simbol apa-apa. Maka nombor 15 ni kita kena letakkan titik perpuluhan dekat mana? Dekat belakang nombor bulat. Situ tempat dia. 15 perpuluhan. Maka bila kita nak tambahkan, maka 57 kita salin 57.3 tambah 15 perpuluhan. Tengok titik kat sini. Titik letak. Okey, depan titik ialah nombor 15. Baru kita tulis nombor 15. Belakang tak ada nombor. Kita letakkan sifar. Baru kita tambah. Okey, 7 tambah 5 seperti biasa, operasi penambahan seperti biasa, 12, 1 tambah 5 tambah 1, 7. 72.3. 72.3. Kita salin balik, hasil tambah dua nombor tadi. Maka kita tambahkan dengan 0.2. Jangan tulis saja, awak kena lihat titik perpuluhan. Jangan terus tulis nombor tu. Perpuluhan nampak, titik sini kita letak titik, mesti sama. Okey, depan titik sifar, belakang titik ialah nombor 2. Jadi kita susun macam tu. Maka kita tambahkan 72.5 ya. Macam tu cara dia. Mesti samakan titik perpuluhan. Jangan awak lihat pada angka besar atau angka banyak atau angka kecil. Awak kena lihat pada titik perpuluhan. Okey. Ini adalah cara yang salah. Contoh awak lihat 2.397 tambah dengan 25. Maka awak pun terus susun nombor. Maka dia 2.397. Awak terus tambah dengan 25. Maka ini adalah cara yang salah. Sebab apa? Ni nombor yang tak ada titik, kita kena letak titik di belakang nombor tu. Di belakang nombor 25, di belakang 5. Jadi bila cara nak buat cara yang betul ialah 2.397 tambah 25 perpuluhan. Perpuluhan ni kita letak dulu. Depan titik perpuluhan ialah nombor 25, maka kita letak nombor 25 macam tu. Ya, belakang ni tak ada nombor, kita letakkan sifar. Maka barulah kita dapat jawab dengan betul. Kita susun dekat nombor tu ya. Yang penting titik. Tolong faham untuk operasi penambahan ini. Okey, baik, kita pergi pula kepada operasi penolakan. Sebelum tu, perhatian operasi tambah, awak tak perlu buat banyak-banyak. Awak buat nombor 1 C dan nombor 1 E saja. Nombor 1 C dan nombor 1 E sahaja. 1 C dan 1 E. Ya, untuk latihan tambah perpuluhan. Kita pergi pula kepada tolak perpuluhan. Awak boleh juga rujuk surat 88 dalam buku teks awak. Ya, pun sama juga. Bila kita nak menolak, yang penting untuk operasi tolak dalam perpuluhan ni, titik awak kena samakan. Awak boleh lihat dalam buku teks awak soalan nombor 1. Ya, titik perlu disamakan. Begitu juga dengan nombor 2, 1.4 meter tolak 0.13 meter. Okey, kalau kita lihat 1.4 macam ni
Bila kita nak tolakkan sifar perpuluhan bersamakan 1/3, maka bila tak ada nombor di atas, kita letakkan nombor. Sebagai contoh, cikgu tunjukkan. Satu 1.4 meter nak ditolakkan dengan sifar yang penting adalah titik perpuluhan 1/3. Okey, sebelum tu satu 1.4 meter nak ditolakkan dengan sifar perpuluhan 1/3. Yang penting titik mesti sama Okey, dekat atas tak ada titik kan. Kalau atas nombor 3 tak ada angka, awak letakkan sifar. Mesti ada kawan bagi nombor tersebut, barulah kita boleh tolak. Kalau kita lihat sifar tolak 3 tak boleh. Kan? Sebab sifar kecil. Nak tolak 3 tak boleh, jadi sifar kena pinjam dekat nombor 4. 4 pinjam 1, dia tinggal 3. 10 dia sifar dia dah jadi nombor 10. Kalau nombor 10 ni besar, nak tolak 3 dapat 7. 3 tolak 1, 2. 1 tolak sifar 1. Ya, macam tu cara dia. Okey, kalau kita lihat nombor 3 pun sama. 5 ni adalah nombor bulat, tolak dengan sifar perpuluhan 58, tolak 4 perpuluhan sifar 79. Okey, 5 mana dia punya titik perpuluhan? Asal dia tak tulis titik perpuluhan, maka kita kena letak 5 titik perpuluhan di belakang nombor 5. Kalau kita lihat pada jalan kerja yang ditunjuk, 5 perpuluhan, kita letakkan sifar-sifar supaya bila nak tolakkan dengan sifar perpuluhan 58, maka atas ni kita boleh letak angka sifar. Sifar tolak 8, tak boleh. Maka sifar nak pinjam dekat sifar pun tak ada nilai, maka sifar yang tengah ni akan pinjam pada nombor 5. 5 pinjam 1 tinggal 4, maka nombor sifar ni tadi telah menjadi nombor 10. Tapi belum selesai lagi, sebab apa sifar yang belakang sekali tadi nak pinjam juga. Sebab apa dia sifar nak tolak 8 tak boleh kan. Jadi sifar ni akan pinjam dekat nombor 10. 10 tinggal 9, maka nombor sifar belakang ni jadi nombor 10. Nombor 10 ni tak ada siapa-siapa nak pinjam, barulah kita boleh tolakkan dengan 8. 10 tolak 8, 2. 9 tolak 5, 4. 4 tolak sifar, 4. Salin balik soalan hasil jawapannya. 4.42, kita nak tolakkan dengan nombor terakhir 4.079. Atas tak ada angka, kita letakkan nombor sifar, maka kita tolakkan seperti biasa. Ingat kata kunci dia macam mana nak selesaikan operasi penambahan dan penolakan dalam perpuluhan. Mesti titik kita kena samakan. Begitu juga dengan nombor 4, kita lihat titik mesti sama. Mana pun nombor tu, bila kita nak selesaikan, titik kita kena samakan. Okay, mari kita sama-sama lihat soalan muka surat 89 untuk uji diri. Soalan nombor 1. Kita buat nombor 1A 1A. Dua 2.3 gram, G ni untuk gram, tolak 0.74 gram. Maka kita bolehlah buat dalam bentuk lazim ya. Apa yang awak boleh buat ialah, yang penting adalah samakan titik-titik ni. Kalau boleh buat, kita buat titik ni, kita susun dahulu.
untuk operasi tolak kita buat sama dengan operasi tolak kan, baru kita susun nombor pun tak apa. Janji titik ni sama. Okey, depan titik nombor pertama, depan titik 2, belakang titik perpuluhan 3 kan. Okey, untuk nombor kedua, depan titik perpuluhan nombor sifar, belakang titik perpuluhan nombor 7, belakang nombor 7 ada lagi nombor 4. Okey, kita lihat atas 4 tak ada nombor, maka kita letak nombor sifar. Mesti letak nombor sifar supaya kita boleh buat operasi penolakan. Okey, sifar tolak 4. Boleh tak? Tak boleh sebab sifar kecil. Jadi kita pinjam dekat nombor 3, pinjam 1, 3 tinggal 2. 1 tadi kita letak depan sifar, maka dia jadi nombor 10. Nombor 10, 10 tolak 4, 6. Kemudian kita teruskan 2 tolak 7, tak boleh 2 kecil. 2 pinjam dekat nombor di hadapan. 2 ni tadi, 2 pinjam 1 tinggal 1. 1 tadi letak depan 2 jadi nombor 12. 12 tolak 7, awak akan dapat 5. 1 tolak sifar 1. Wajib titik kita samakan, kedudukan dia. Maka dapatlah jawapan 1.56. Jangan lupa unit yang digunakan unit G untuk gram. Okey, baik. Cikgu harap awak faham. Untuk muka surat 89 ni pula awak buat soalan nombor 1B dan 1D ya. 1B dan 1D. Okey, cikgu ulang sekali lagi. Untuk operasi penambahan dan penolakan bagi perpuluhan, mesti kita samakan titik perpuluhan ketika nak selesaikan dalam bentuk lazim. Jika suatu nombor tu tiada titik perpuluhan, sebagai contoh soalan nombor 3 ni tadi, nombor 5 tak ada titik perpuluhan, kita kena letakkan titik. Bila nombor tak ada titik saja, kita letak titik belakang suatu nombor tu. Nombor yang ada titik ni tak apalah. Maka kita selesaikan dalam bentuk lazim dengan titik perpuluhan mesti disamakan. Okey, baik. Itu saja untuk kali ini. Hingga jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.